Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Dalam saya punya Gmeet ada 39, tolak 2, 37. 37, 38, 39, 40, 42, 43, lagi 6 orang lah kot yang belum join kita punya kelas sampai pada hari ini. Panggil-panggil kawan-kawan yang mana belum join tu, suruh masuk secepat mungkin. Okay, seminggu lepas kita tak ada kelas kan? Bukan tak ada kelas, tak ada Gmeet punya meeting. So saya dah recordkan satu video berkenaan dengan tajuk yang kedua, cooperation dan juga cooperative, and you have done and you have complete our kita punya Google form quiz. Okay, sebelum saya terlupa, kita kena buka dulu kelas kita ni. Syed terlupa. Okay, kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Okey, seramai 38 orang ni sihat ke semua? Seminggu lah tak jumpa, 2 minggu. Sihat eh? Ada yang tengah kuarantin ke? Tak ada. Tak ada yang berada di kampus okey ke? Okey. Okey, informasi terkini yang ada dalam grup PPT kemasukan ke kampus fasa 2. So nanti check lah, kalau Puan Zainal suruh check, you check lah nama ada ke tak. Okay. Okay. Bye-bye. Okay, untuk fasa yang kedua, tolong check lah nama yang berkenaan yang pernah memohon untuk kemasukan kedua. Okay, so minggu ni kita nak go through topik yang ketiga. Kedua kira dah habis lah. Okay, topik yang kedua hari tu kita dah buat quiz. Siapa nak jujur dengan saya, dia tak jawab lagi quiz. Type 1 kat tepi ni. Type 1 kat komen ni. Dia tak jawab lagi quiz. Madam lupa lah, madam line slow lah apa ke? Ada ke? Nak jujur. Dia tak jawab quiz. Ada? Tak ada lah ya. Semua jawab quiz. Okay. Alhamdulillah. Siapa nak jujur dengan saya, dia tak tick attendance kat YouFuture. Type 2 kat tepi ni. Kat ruangan komen. Dia tak tanda attendance kat YouFuture. Arahan saya ada dua. Jawab Google Meet pula. Jawab Google Form dan juga tick attendance. So both lah, dua-dua you kena buat. Kalau you dah buat Google Form punya quiz tapi you tak tanda attendance pun tak boleh juga. Sebab attendance tu lah benda yang officially yang mengatakan you memang hadir ke kelas. Yang kita punya Google Form itu adalah saya punya another initiative so that it's a proof, it's an evidence lah yang you memang hadir. You memang hadir ke kelas saya pada minggu lepas walaupun tiada Google Meet. Adila lagi? Siapa tak tanda YouFuture? Adila lagi? Type 2 kat tepi tu yang tak tanda YouFuture. Ada tak ada yang mengaku Azira mana Azira? Ya. Azira tanda tak YouFuture minggu lepas? Tak tanda tapi quiz saya buat. Tu saya kata kena buat dua-dua. Azira tak tanda YouFuture tapi dia kata dia buat quiz. Okay. Naurah Syahindah ada? Naurah letak dalam ni? Belum masuk ke? Saya check je nama kat tepi ni. Naurah. Tak ada. Noel Frisha. Mana Frisha? Ya, madam. Tanda tak YouFuture? Bila? Minggu lepas. Minggu lepas. Dah tanda kot. Tak ingat lah. Quiz jawab quiz. Quiz jawab. Nur Amira Nazira. Nur Amira Nazira.
Belum? Madam. Ya. Ya Azira. Tadi ada 2 Azira. Azira mana Oh, Azira, ada 2 Azira dalam kelas kita, ada 2 Azira lah. Dua-dua Azira sahaja ke? Tak tahu tapi seorang ada nama Zira. Kejap saya tengok balik nama ni. Azira Mustafa. Betul tu. Lupa lah tu. Okey. Tahu Madam. Alright. Nur Amira Nazira ada? Amira Nazira? Belum hadir. Nur Anis Alia? Saya. Tanda tak you feature? Minggu lepas. Anis? Tak sempat madam. Kuis buat? Buat. Okey. Jadi kalau dia cepat jawab tu betul lah tu. Okey, tak apa. Nur Farah Adila? Ya. Pun tak tanda you feature. Kuis buat tak? Buat. Okey. Siti Hanis Najwa? Ya. You feature tak tanda? Betul ke tak? Betul. Kuis buat Buat. Okay. Naura Syahinda dengan Nur Amira Nazira belum masuk kot. Okay. So pastikan arahan saya tu clear. You feature dan juga Google Form. Kena buat dua-dua lah. Jangan buat salah satu. Kalau buat salah satu susah lah. Saya pun kena check. Saya pun memang akan double check. Tapi bila you tak ni, saya memang panggil lah nama dalam kelas ni. Okay. Alright. So kita continue kelas kita dengan topik yang ketiga. Ada juga orang tanya saya, Madam bila nak bagi assignment ni? Sabar. Assignment tu nanti topik yang seterusnya. Okay. Buat dulu assignment subjek lain. MGT nanti dulu. Maybe ada kelas MGT yang dah pun mulakan dengan assignment dan sebagainya. Tapi kelas saya follow saya punya chapter dulu. Yang mana saya rasa nak ke depan, nak ke belakang ke, follow saya punya step lah. Follow saya punya instruction. Okay, so minggu ini adalah minggu yang kelima. Okay, chapter yang ketiga. Pejam celik dah minggu kelima dah you all. Ada beberapa minggu saja lagi untuk kita habiskan kita punya semester ni. Okay, so jangan lupa habis semester ya juga, tapi kena isi borang penerapan. Kan habis semester orang pergi ke diploma, you tak pergi ke mana. Habis masa tempoh untuk isi borang penerapan tu. Okay. So chapter yang pertama kita dah go through overall apakah itu entrepreneurship, dia punya cabaran dan sebagainya. Chapter yang kedua, kita dah bincangkan tentang form of business ownership. Bila nak buat business, nak register business, ada beberapa form of business. Ada sole proprietorship, partnership, corporation, cooperative. So you pilih nak buat business nanti, nak register menggunakan bentuk apa. Okay. And topik yang ketiga ini, kita nak masuk kepada bila kita dah ada business, macam mana kita nak manage our business. Okay, itu adalah basically topik yang ketiga pada hari inilah. So ini dia punya LO. Setiap topik dia ada LO, iaitu sepanjang kita discuss pasal topik ini, what you will get. So itulah kita punya learning objective. So nanti you akan faham apakah itu management. You boleh identify and explain basic managerial function, which is we have 4 managerial function. Kena understand role as a manager, kena describe 3 level of management. So inilah benda yang you patut dapat dalam topik yang ketiga. Okay. But for today, topik yang ketiga ni seperti biasalah kita divide kepada 2. Saya panggil nama dia 3A, 3B lah. So minggu ni 3A dulu. Okay. So dalam chapter ketiga ini, hari ini kita akan cover what is management, the management process ataupun management function that include 4 things ini. So hari ini kita akan discuss sampai organizing sahaja. If I'm not mistaken lah, ataupun planning and leading. Tengoklah dia punya sequence nanti. So bermaksud 2 sahaja function of management pada minggu ini. Okay. Dan yang seterusnya ini kita discuss at the next topic. Okay.
Right, so topik besar kita hari ini adalah management, pengurusan. Okay. So apakah itu yang dimaksudkan dengan management? Okay, pengurusan ini adalah proses untuk kita mentadbir, kita coordinate kita punya resources. Resources ini apa? Termasuklah kita punya employee, kita punya capital, kita punya apa lagi? Raw material, kita punya apa lagi ya? Apa lagi satu lupa dah saya. Kita punya resources lah, bermaksud kita punya apa yang kita ada dalam bisnes itu. So kita nak mentadbir kita punya resources ni secara effectively, efficiently and in an effort to achieve untuk apa tujuan kita nak untuk kita admin ataupun untuk kita coordinate kita punya resources ni so that kita boleh achieve the goal of the organisation. Mestilah kalau sesebuah company ada goal dia, maybe goal dia nak capai keuntungan, maybe goal dia nak jadi number one in Malaysia. Okay, so management inilah yang akan membantu dia nak capai dia punya goal. Dengan cara apa? Dengan cara dia manage dia punya resources tadi tu. Okay, ini adalah management. Management dari perspektif Lewis tadi tu. Okay, so another definition kalau tadi adalah tadi adalah management. So siapa yang akan menguruskan management punya department? So inilah dia orangnya yang dikenali sebagai manager. Management manager. Okay, siapakah kita punya manager ini? Dia adalah an organizational member, ahli organisasi kita ni yang mana dia bertanggungjawab dalam 4 function of management ini. Planning, organizing, leading and controlling. Okay, dalam exam selalu ditanya what are the 4 function of management ataupun what are the process of management. So you kena ingat ni lah, senang nak ingat. P, O, L, C. P for planning, O is for organizing, L is for leading and C is for controlling. Okay, so bila kita ada manager yang bertanggungjawab untuk 4 function of management, so apa yang mereka nak akan buat? Apa yang mereka nak achieve? Sama jugalah macam management tadi. So kita memerlukan manager untuk achieve kita punya organizational goals. Okay. So baru 2 definition definition of management, definition of manager. Manager ni adalah orang ya. Kalau management tadi adalah pengurusan, urus apa? Urus resources. Okay. Right, so Peter Drucker kata planning is no use at all unless it degenerate into work. Kalau kita ada plan yang bagus tapi kita tak boleh nak realisasikan dia, bermaksud planning itu tak ada apa-apa. Pernah dengar pepatah yang menyatakan if you fail to plan, you are planned to fail. Okay. Dari peringkat planning tu lagi kita perlu betul-betul jayakan dia. Kalau kita daripada peringkat planning tu pun kita dah main-main, so sebenarnya kita dah pun create orang panggil kejatuhan lah sebenarnya. So planning ni sangat penting. Bukan saja kepada sesebuah organisasi, bukan saja kepada sesebuah bisnes, tapi plan for study pun kena ada juga. So apa planning you masuk PT, you kena dapatkan skor yang sebegini, you plan nak sambung diploma dalam bidang apa. Okay, kalau lah planning you ni pun dah gagal, apatah lagi in future. Okay. Right, so another definition of planning is decide on organizational goals and allocate the use resources to achieve those goals. So dalam planning ni jugalah kita akan melihat kepada goals yang kita nak capai, resources yang kita akan gunakan. So kita plan everything. Sebab itulah dalam saya boleh katakan dalam function of management ini planning nombor 1. Dia bukan organizing dulu, dia bukan controlling dulu, dia bukan leading dulu. Dia kena plan elok. Plan nombor 1.
Okay. Alright. So dia kata lagi kat sini, plan ini termasuklah, it includes defining goals. Dalam kita plan ini, dalam planning kita kena masukkan juga apa goals yang perlu kita capai dalam kita punya organisation. Okay. Bye-bye. Okay, kita kena statekan kita punya goals. Kita kena establishing strategy for our company and developing plans to coordinate activity. So kita ada goals, kita ada strategi supaya kita ada plan yang bagus untuk kita coordinate another activity yang berlangsung. Aktiviti apa? Aktiviti marketing, aktiviti operation, aktiviti financial. So semua ini memerlukan plan. Kena plan dulu. Okay, orang kata tak boleh dengan plan A, tak boleh dengan plan A, kena go through dengan plan B. So maksud bila kita planning pun especially for our business, tak boleh ada satu strategi sahaja. Dia kena ada beberapa alternative way. Kalau yang tak jadi A kena B, tak jadi B, C, sampailah habis alfabet Z. Okay, kena ada alternatif. Because what? Because we never know what will happen in future. We have been planning exactly like this. But at the end, resultnya macam ni. Tak menjadilah, mungkin berlaku perubahan dari segi environment, social, economic. So kena ubah strategi. Okay. Sebab itulah planning sangat penting. Alright. Next adalah types of management plan. Okay, when we planning something, actually we can plan mengikut according to two types of planning ini. Kita ada standing plans, kita ada single use plan. Hak ni pun suka sangat tanya dalam exam. What are two types of management plans? Ada orang mengaku juga dah cakap dah dalam slide standing plan dengan single use plan. Tapi dia tak ingat, dia rasa macam alamak ada ke standing plan ni ke single use dengan double use. Trik kat situ je sikit. Bila ada single mesti ada double. Terus dah tak ingat dah standing plan sebenarnya. Okay. Kena ingat dalam management plan there is two type of management plans which are standing plans and single use plans. Apa beza kedua-dua plans ini adalah untuk standing plan, they are something that you have been planned for your organization and will be used the rest of your business lah. Sepanjang business tu you akan menggunakan policies yang sama, prosedur yang sama, rules yang sama. Let's say business you kata all the employee must come to office before 8 o'clock. Itu adalah policies, itu adalah rules syarikat you. So semua employee perlu patuhi. Okay. Macam tu juga untuk prosedur. Let's say you prosedur untuk buat transaction. Mestilah melalui mungkinlah first kena melalui financial department. So lepas financial department perlu melalui admin pula. So dia ada prosedur dia untuk melakukan transaction dalam sesebuah syarikat. So tak boleh skip. So ini adalah plan yang kita buat dalam jangka masa yang panjang. Dia boleh diubah tetapi mengikut situasi. Mungkin sekarang tak semua pekerja yang bekerja di office. Mereka ada yang bekerja di rumah. So flexible hour. So polisi telah berubah mengikut situasi. Tetapi akan digunakan pakai sepanjang polisi itu digunakan. Aktif lah, polisi itu masih lagi aktif. Itu adalah standing plan. Okay, different ataupun compare to the single use plan adalah plan yang kita akan lakukan, yang kita akan gunakan pada masa itu sahaja. Contohnya budget, program. Kalau contoh budget nak buat
sambutan hari raya lah kot. So berapa bajetnya? Pada waktu itulah keluarkan 5,000 ke 10,000 ke. Banyak ni nak buat sambutan hari raya. So bajet itu digunakan pada event itu, digunakan pada waktu itu sahaja. Sebab itu nama dia adalah single use plans. Okay. Sama juga dengan program you buat event tadi tu, pada waktu tu je lah you guna pakai plan tersebut, kehadiran berapa, bajet berapa, di mana, bila. So you plan untuk program tersebut sahaja, tidak diguna pakai untuk program lain. Okay, sebab tu itulah perbezaan antara standing plans dengan single use plan. Okay, boleh? Boleh. Apa ni? Boleh ke semua? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Dengar baik-baik. Ngantuk pun tahanlah kejap. Tak lama pun kelas saya ni. Okay, tadi adalah function number 1, planning. And now is function number 2, leading. Apa maksud lead ni? Lead ini adalah mengetuai lah. Okay. Dalam kata lain adalah encourage and coordinate individual and groups. As a leader, we need to have leading karakteristik yang mana kita sebagai ketua ni will be encourage our groups ataupun will be encourage individuals. Tak semestinya group saja, kadang-kadang ada datang masalah-masalah individual. So as a leader, what should you do? To encourage, to coordinate, to give a direction, to give information. Okay, for example, dalam grup kita PPT, so ada ketuanya di situ. Dalam grup classmate kita ada ketua di situ. So ketua inilah yang akan memberikan informasi, yang akan guide grup dia, siapa hadir, siapa tak hadir. Siapa buat hal, okay, semua akan dikorek melalui leader. Jangan nanti boycott pula awak punya leader. Tak baik macam tu ya. Dia dah lah volunteer nak jadi leader ni. Awak pula nak boycott dia, nak condemn ketua. Tak boleh ya. Kalau awak tak nak jadi leader, awak jangan nak condemn orang. Okay, untuk apa as a leader ni tadi ni nak encourage, nak coordinate individual dengan group ni tadi, supaya setiap group, setiap individual ini boleh bekerja towards organizational goals. Okay, apa sahaja yang kita bincangkan pada hari ini, tujuannya adalah satu, iaitu untuk mencapai organizational goal. Function of management 4 ini pun semua towards organizational goals. Okay. Alright, kalau tadi leading, sekarang adalah leader. Kalau tadi management, kita ada manager. Okay. Kalau leading, kita ada, mestilah akan ada orang yang akan encourage tadi tu, yang akan coordinate tadi tu. Siapa? Dialah leader. Siapa leader? People who can influence the behavior of others without having to rely on force or those accepted by others. So maksudnya di sini, leader ini dia ada kuasa untuk dia influence, untuk dia mempengaruhi orang lain. Sekejap ya. Alright, so leader ini adalah someone yang akan influence orang lain, mempengaruhi orang lain. Sebab tu untuk pilih ketua ni mestilah orang yang ada karakteristik of leader. Orang akan percaya, orang akan apa yang disampaikan, orang akan take it as a purity. Okay, so dalam ciri untuk menjadi seorang leader ni, dia tidak boleh terlalu memaksa.
Okay, different people will have a different behavior. Ada orang approachesnya boleh bagi tahu direct je. Ada orang kena selalu diingatkan. So macam itulah dalam business pun sama. Leader kena faham dia punya members. Okay, bukan senang-senang dia nak jadi leader ni ya. Sebab itulah kebanyakan leader ni kita bagi kat orang lelaki. Perempuan pun boleh jadi leader juga, tapi dalam Islam memang lelaki diletakkan sebagai ketua. Okay. Great leaders start off as great follower. Okay. Tak semua orang born to be a leader. Tapi dia start with a good follower, a great follower. Later on, she or he will become a great leaders. Okay, macam dalam struktur pekerjaan juga ada yang bermula daripada bawah, ada yang bermula daripada technician. Dalam sesebuah factory lah, kilang kan, bermula daripada technician ataupun bermula daripada operator, naik kepada supervisor, naik kepada technician, naik kepada assistant engineer, naik kepada engineer. Tapi it takes time lah. Okay. Tapi it's possible for you to become a leader. Okay. Alright, definition of leadership lagi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan leadership ini? Okay, kalau tadi leading, leaders and now leadership. Okay, kalau leadership ini is a process of directing the behavior. Okay, satu proses yang mana leader perlu ada leadership punya skill. Yang mana kita nak direct behavior orang lain ni untuk sama-sama mencapai objektif, or causing individuals to act in a certain way or to follow a particular cause. Ataupun dengan kata yang lain, menyebabkan seseorang ini untuk dia follow sesuatu lah. So a good leader kena ada a good leadership skill. Okay. Alright, so another definition, in leading juga, seseorang leader mestilah motivating and directing the members. Mestilah sentiasa encourage, mestilah sentiasa memotivasikan orang lain. Let's say lah dalam grup BA 0021B ni untuk MGT 028 punya subjek, ada orang yang tenggelam timbul. Sekejap dia hadir, sekejap dia tak hadir. So ketua kena memainkan peranan, tanya kenapa tak hadir. Kalau dia kata macam subjek MGT mengantuk lah, Puan Fini aja mengantuk. Petang pula tu. So as a leader, what should you do? You kena motivate lah you punya kawan you tu. Give example. Kalau lah orang mengantuk, selalunya orang buat apa? Bukan disorongkan bantal ya, buat exercise ke, minum air, makan snack dan sebagainya. Kalau dulu, kalau kita buat physical class, it's quite rude for student makan dalam kelas, right? So bila lecturer ajar kat depan, you nak makan, kalau lecturer nampak tu it's quite rude lah. Tetapi untuk online class ini advantage lah. You ngantuk-ngantuk, you makan lah. Tak ada pun lecturer nampak pun. Lebih-lebih lagi you tak open you punya kamera. Okay. So dia nak dengan tak nak dia sebenarnya. Okay. So as a leader, you give a good example juga kepada anak buah. Jangan you pun tak hadir. Jangan you pun tak hantar assignment. So macam mana kita punya anak buah akan follow, akan be a good follower. Okay, so leader ini memainkan peranan yang penting lah, bukan kepada you punya study, kepada business pun sangat penting. As a leader juga you kena seek for information. Tak boleh lah bila you kata I'm a leader, so I will give direction only. I will give direction without work together. Tu pun tak boleh. You kena bezakan leader dengan boss. Kalau boss ni dia memang akan bagi direction je. You buatlah pandai-pandai. Tapi a good leader, dia akan sama-sama membantu untuk bangunkan sesebuah organisasi.
Dia balik kat sana. Okay. Alright. So dalam leadership, it will involve. Okay. Okay, dalam leadership, it will involve the first one, creating a vision of the future. So bila kita ni sebagai ketua, kita kena involve dalam menyediakan vision kepada sesebuah company. So sesebuah company ada dia punya vision, mission, dia punya objektif, dia punya goals yang mana you dah pun study dalam topik yang pertama. Okay. So another one adalah devising strategy for achieve that vision. So bila dah ada vision apa nak dicapai, so what kind of strategy that you need to use. So itu pun leader kena make a decision. Okay, and another one adalah communicating the vision. Nak communicate dengan siapa? Dengan everyone lah yang ada dalam kita punya organisation, supaya mereka ini faham, supaya mereka ini percaya kepada vision yang telah kita create, yang atas tadi tu, creating a vision. Dah create vision, dah devise kita punya strategi. Now is the time for you to communicate to the rest of ataupun the whole of the organisation, so that they can understand and believe. Untuk apa? Untuk mereka pun sama-sama tahu peranan diorang ni dalam sesebuah syarikat. Okay, tak adalah kita je sebenarnya yang tahu vision company tu, tapi employee asal hadir, asal dapat gaji, tak boleh. Dalam business ni sebenarnya when we doing a business, actually kita punya semua pekerja tu sepatutnya kena sama-sama menjayakan bisnes itu. Merasakan bisnes itu pun sebenarnya dia punya sumber pendapatan yang tetap. Sebab tu saya tengok ada founder-founder produk-produk, dia sangat menghargai dia punya pekerja, sangat menjaga kebajikan pekerja. Sebab apa? Without them, sebenarnya kita tak boleh achieve pun kita punya vision tadi tu. Okay. Importance of leadership. Kenapa leadership sangat penting? The first one, make contribution to the organisation. Without leadership, kita tak boleh nak mentadbir kita punya syarikat. Bila kita ada leadership ini, kita bolehlah memberikan sumbangan kepada organisation. Sumbangan dari segi apa? Dari segi strengthen our teamwork, strengthen our skill. Nanti buat sekejap lagi. Kita kata dulu. And another one adalah enhance and obtain cooperation. Siapa lagi nak menggalakkan kita buat kerja secara sama-sama ni? Of course lah kita punya leader. Okay. Encourage teamwork. Daripada kita sekolah rendah lagi, betul. Ada study group lah, ada pergi camp motivasi lah, apalah. So bila kita akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan, kena lantik ketua kumpulan, kena buat kerja dalam kumpulan LDK dan sebagainya. Kat situ sebenarnya nak melatih you all ada ciri-ciri kepimpinan. Okay. Kepentingan lain leadership ini adalah untuk memotivasikan kita punya employees. Tadi daripada awal-awal tadi tu pun memang dah dinyatakan. A good leader must able to motivate their employees, must able to coordinate their group. Sama jugalah, itulah kepentingannya leadership ini. Okay. Right. So dalam dalam leadership there is two type of power. So kita as a leader kan, so there is two type of power. Dari mana datangnya kuasa? Source of power. It derives from interpersonal relationship between a leader and his follower. So kita akan dapat kekuasaan itu, power itu melalui hubungan baiklah antara leader dan juga follower. Kalau tak ada follower, kita tak akan jadi leader. Kalau tak ada leader ni kita just biasa-biasa punya follower je. So kita kena ada kita punya leader. So punca kuasa lah orang panggil. Punca kuasanya ini datang daripada dua, position dan juga personal. Okay, kita akan pergi pada yang atas ni dululah, position. Kuasa yang datang daripada kedudukan.
Okay, adherence in the formal position leader holds. Okay, maksudnya di sini pada waktu itu leader itu menjawat jawatan sebagai apa. So itulah dia punya kuasa. Okay, contoh untuk position adalah legitimate. Legitimate ni undang-undang lah. Yang berkait dengan undang-undang. Power that stems from formal authority, daripada kuasa perundangan kita tadi tu. Contohnya JPJ, PDRM, JAS ni apa ya? Jabatan Air dan Saliran tu. So ini adalah kedudukan mereka pada waktu itu. Let's say kalau bawa kereta jumpa JPJ. Kalau tak buat salah tak gelabah lah. Tapi kalau nombor plate kecil, road tag dah mati, of course lah kita akan rasa tak tenteram sebab salah nak bawa kereta. Because apa? Because JPJ ada legitimate position. Dia memegang position undang-undang. Contohnya lah ni JPJ, PDRM ni. Ada lagi hak lain, bukan hak ni je. Okay, so itu dari segi legitimate. And another one, position dari segi information. Kita ada contohnya control over information daripada hak lebih pro. Contoh informasi. Sekarang informasi daripada MKN sangat-sangat berguna, sangat-sangat penting kepada kita. Sebab apa? Mereka adalah memegang kuasa dari segi keselamatan negara, Majlis Keselamatan Negara, as well as sama juga macam Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Sekarang apa benda informasi yang mereka share kepada kita percaya because of their position. In terms of the information yang diorang sharekan kepada kita. And another one adalah coercive. Coercive ni secara paksaan. Position dia, bila dia ada position tersebut, they are able to, kalau orang tak suka buat pun orang kena buat juga. Macam itulah contohnya. Power to discipline, to punish, ataupun without rewards. Tak patuhi undang-undang ataupun tak hadir ke kelas selama 2 kali, you boleh dibar daripada exam. Macam itulah coercive itu, paksaan. Nak tak nak kena hadir juga ke kelas. Kena sign up juga, kena tick juga attendance new future. Kena submit juga assignment, kena submit juga task. Nak tak nak kena buat juga secara paksaan. Sebab tu contoh dekat sini lecturers, student. Apa yang lecturer suruh buat, student kena buat in order to get a good result. Okay, secara paksaan ni sebab apa? Position sebagai lecturer itu tadi. Dia ada kuasa untuk memaksa student hantar assignment pada minggu ke-10 contohnya. Tak hantar, tolak markah. Tu pun boleh. Punishment. Withhold rewards pun boleh. You tak hantar, markah you punya grade tak keluar pun boleh. Okay. Yang seterusnya iaitu personal. Nanti minum air. Okay, the source of power that come from the personal ini, it derive from, sepatutnya yang di bawah ni it derive from interpersonal relationship between a leader and his follower. So dia datang daripada bukan position, dia datang daripada personal relationship daripada follower dengan dia punya ketua. Okay, so it might becomes from the reference, rujukan. Okay, so rujukan ini adalah ability to influence others based on personal liking, charisma and reputation. Dia ada personality yang menjadi rujukan orang. Let's say kita ambil contoh kat sini adalah contoh lain lah selain daripada Tun Mahathir ni, kita ambil contoh Puan Zarina. Dia adalah kita punya main reference. So source of power, kalau in terms of the personal reference, kita ambil Puan Zarina sebab
D pula. Sebab apa? Sebab she have a lots of informasi, she has a charisma as a good leader. So kita ambil dia tu sebagai contoh. Okay, sebab dia punya karakteristik. Bukan senang nak handle PPT ni adik-adik, macam-macam ragam. Tapi Puan Zarina dah pun pegang 10 tahun ya koordinator PPT ni so dia adalah reference yang sangat bagus. Dia pun cara dia handle student, cara dia handle parents, cara dia handle staff. Okay, different approaches. Okay. Alright, the second one adalah expert because of our expertise. Ada orang source of power yang kita dapat from the personal, it come from the expert. Okay, power to influence another person because of expert knowledge and competence. Okay, bila kita expert dalam satu bidang, dalam electric or electronic, dalam manufacturing, expert dalam architecture, dalam accounting dan sebagainya, seorang akan datang kepada kita untuk seek for information sebab kita ada kepakaran tersebut lah. Tak ada orang sakit pergi jumpa engineer, tak ada orang yang nak baiki kipas jumpa lawyer. Dia ada dia punya expertise sendiri. Okay, because of that, dia punya source of power datang daripada dia punya expertise. Macam saya expert dalam management and entrepreneurship. So people will come for seek for information ataupun advice in terms of that major course tu lah. Jangan tanya saya pasal ELC, jangan tanya pasal saya kat CTU. Saya tak expert dalam bidang tu. So dia ada expertise. Okay. Begitu juga kalau you dulu lah masa you first nak masuk UiTM dulu, tanya macam-macam. You dah tanya nak masuk college pun tanya benda yang di luar bidang kami, di luar bidang Puan Zarina, saya dan Puan Seri. Okay, macam yang selalu kita cakap dalam group, please refer to the person in charge. So tak semua, bukan semua benda refer pada Puan Fini. Ada certain in terms of the admin kena refer kepada Puan Seri. Macam itulah expertise yang berbeza. Okay. Another personal source of power adalah reward. Derived from control over tangible benefits. Example, promotion, work schedule. Okay, so ini adalah dia punya reward yang dia dapat. Promotion, kenaikan pangkat, for example pengarah kampus UiTM, rektor UiTM Sri Iskandar ataupun rektor UiTM Perak. So dia ada dia punya promotion ataupun dia punya pangkat tu lah. So because of that, anything information yang datang daripada diorang ni akan semualah, seluruh staff, seluruh pelajar akan believe from that info. Sebab dia punya relationship between the leader and the follower itu comes from the reward that the leader has get. Okay, boleh ke setakat ni? Laju sangat saya ajar hari ni. Laju ke? Boleh. Media. Yes, Zira. Yang tadi, yang kita ada 2 types of management tu kan. Pertama standing planning, satu single use planning tu kan. Itu under planning Ya betul, under planning. So planning tu memang ada tu je? Ya betul. Okay. Terima kasih. Sama. Dia ada ada beberapa lah function of management tadi tu. Planning tadi ada 2 types. Untuk yang leading ni ada source of power. So you kena ingat lah. Jangan terkeliru. Untuk confirm tanya. Macam Azira buat tadi. Untuk confirmation. Dia tahu dah jawapan dia, cuma dia tak confirm. Boleh je tanya. Okay. Ini dah masuk yang ke topik untuk 3B. 3B ni insyaAllah lah kita akan discuss pada
minggu hadapan. Definition of organizing, controlling, three types of controlling, ada management level and skill, 3 managerial level. Ada beberapa lagi untuk minggu hadapan sampailah management skill. Okay. So basically kita dah pun study about management, 2 types of management function, iaitu planning dan juga leading. Okay, organizing and controlling will be discussed next week. Okay, saya panggil balik nama tadi tu mana? Kau dah nak tanya? Naurah Syahinda, dah masuk dah? Naurah. Ya, dah madam. masuk? Naurah, tak attendance minggu lepas? Attendance dalam New Future minggu lepas, tik ke tak? Tik. Ya ke? Dalam attendance saya tak ada nama Naurah, tak tik. Tak ada Oh, saya terlupa dah tu kot. Quiz buat ke tak? Buat? Okay. Amira Nazira, Nur Amira Nazira. Ya, madam. Minggu lepas tak tanda juga attendance ya? Ya kan? Betul. Quiz buat kan? Buat. Okay. Right. Okay, make sure nanti kepada siapa-siapa je lah yang dalam kelas saya ni attendance kena tick ya, sebab saya check attendance setiap minggu. Mana tak tick tu saya tanyalah kenapa tak tick, kot lah ada masalah ke apa ke kan, kita tak tahu. Mungkin juga dia tak dapat info ke, hari tu kelas batal ke, dia ingat kelas batal ke, mana lah tahu kan. Okay. Right, so baru pukul 3.05. Seperti biasalah kena buat peta minda. Yang topik lepas tu tak buat dah peta minda. Ni topik hari ni sambunglah buat peta minda ataupun buat nota ringkas as usual, hantar dalam kita punya Google Drive link yang akan saya sharekan dalam Google Classroom. Boleh buat lagi peta minda. Saya nak buat sampailah habis chapter 3 lah, insyaAllah lah, chapter yang masuk dalam kita punya exam. Ya Azira. Madam, Ya. boleh tak kalau macam madam just imbas kembali topik yang cooperation tu. Cooperation je. Yang mana satu topik operation tu Azira? Bab 2 minggu lepas. Oh, minggu lepas. Cooperation and cooperative, right Azira? Okay. Memandangkan kita ada masa lagi, boleh sebab ada request daripada kawan-kawan. Kejap ya. Saya buka saya punya slide. Partnership. Okay, cooperative. Saya terang balik ya. Maybe dalam saya punya video tu terlampau laju ke apa ke yang you tak faham. Okay. Minggu lepas ini adalah topiknya, iaitu sambungan untuk business ownership ataupun form of business ownership. So we have another 2 types, iaitu cooperative dan juga cooperation dulu. Ni dia cooperation. Barulah cooperative. Okay. Alright, so dalam cooperation and cooperative, it differs with the sole proprietorship as well as partnership. Kenapa dia berbeza? Sebab ini bawah ni contoh untuk cooperation. Okay, you nampak pun semua company-company yang besar. So bermaksud company yang involved dalam cooperation ini adalah company yang well established, yang financial status dia sangat bagus, yang marketing dia sangat bagus. So dia bubuh ataupun dia involved dalam business cooperation. Okay, apa bezanya cooperation ini? The first one,
Dia adalah business. Okay, ini adalah business, ini adalah owner. Okay, dalam partnership, dalam sole proprietorship, dua-dua ni sama entity. Tapi dalam cooperation, it different entity. Business is a business, owner is owner. Dia tak bercampur. Business berdiri dengan kaki sendiri. Okay. Yang mana business dia ini kena bayar tax. Dia ada tax yang dikenakan kepada business kita ini. Okay. Memandangkan business cooperation ini business yang besar, so it will involve dengan a lots of regulation, government, campur tangan government sedikit, nak tubuhkan dia punya business ini juga ada requirement tertentu. Okay, so dia different. Dia penubuhannya juga adalah sedikit complicated. Sebab dia bisnes yang besar, bisnes yang dah pun well established. So dia itulah. So dia lebih bisnes ini lebih konkret, lebih berstruktur. Macam tu. Okay, so bisnes owner ni tadi kita panggil dia sebagai shareholder. Okay. Kalau yang sole proprietorship nama dia sole proprietor. Untuk partnership nama dia, owner dia partner. Untuk cooperation, dia punya owner nama shareholder. Okay. So apa dia punya kebaikan? Kebaikan pertama untuk cooperation dia adalah limited liability. Shareholder ni tadi, if anything happen to the business, nothing will ganggu dia punya personal asset lah tadi. Okay, berlainan dengan sole proprietorship dengan partnership, dia unlimited. Untuk cooperation adalah limited liability. Okay, easier access to fund. Kenapa easier access to fund? As I mentioned before, cooperation ini adalah business yang well established, yang ada track record yang bagus. So, in terms of the funding ini senang. Minta loan dengan bank senang untuk diluluskan, minta grant senang untuk diluluskan. Okay. And another one, transfer of ownership ini bermaksud kalau shareholder tak nak dah contribute kepada bisnes ini, dia nak tarik diri. So it's easier for shareholder ni tadi untuk jualkan dia punya share kepada orang lain. Tapi dia kena guna stock broker. Yang orang yang akan menguruskan transfer of ownership tadi ni. Okay, tapi untuk sole proprietorship, untuk partnership, dia susah nak transfer ownership. Dia bila kita nak transfer ownership, dia kena terminate dulu bisnes tersebut, kena re-register. Itu susah sikit untuk sole proprietorship dengan partnership. But for the cooperation senang. You contact the stock broker will organize everything for you. Okay. So apa dia punya disadvantage? The first one, additional organizational expense. Okay. Saya mention tadi cooperation ini adalah bisnes yang besar. So bila nak tubuhkan dia kena sediakan pelbagai file, sediakan pelbagai requirement. So kita memerlukan capital yang lebih lah. Nak manage business yang have lots of employee. So additional organizational expenses. Okay. Another one adalah financial disclosure yang bermaksud kita punya financial dalam kita punya company itu dia mudah terdedah. Mudah terdedah sebab apa? Sebab kita nak pelawa another investor untuk invest dalam kita punya company. Kita nak nak tambah kita punya shareholder. So macam mana nak grab dia orang punya attention untuk join? Of course lah kita akan tunjukkan kita punya financial statement dan sebagainya. Okay. Another one, agency problem. Okay, dalam kita punya cooperation ini, business kita ini bukan ditadbir oleh shareholder. Dia akan ditadbir oleh board of director. Okay. Mungkin akan berlaku agency problem lah ataupun interest. Manager kata macam ni, tapi owner kata tak nak. Manager kata guna strategi A, owner kata why not strategi B. Itulah ada sedikit konflik agency problem. High taxes. Macam saya mention tadi, company ni kena bayar corporation punya tax.
So kita punya shareholder pun kena bayar tax. So macam-macam lagi tax yang akan dikenakan. Tapi sedia maklum tax yang mereka kenakan adalah tinggi. Yelah, bisnes dah bagus kan, takkan nak kenakan tax yang rendah. Macam-macam tax yang akan dikenakan. Import, export dan sebagainya. Okay. So yang kedua adalah kooperatif. Kooperatif ini dalam bahasa Melayunya adalah koperasi. Koperasi. You pun biasa dengar koperasi sekolah, koperasi guru, koperasi pelajar, koperasi persatuan badminton, koperasi pesara dan sebagainya. So inilah dia kooperatif ini. Okay. Kooperatif ini sedikit special, penubuhannya adalah kerana it's a non-profit organisation yang bermaksud penubuhan kooperatif ini adalah untuk membantu members, membantu ahli-ahli koperasi. Bukan, aim dia bukan untuk menjana profit yang tinggi. Dia ditubuhkan untuk membantu members. So dia punya owner nama dia members. Okay. Sebab itulah bila you beli barang di koperasi harganya a little bit lower than beli kat pasar raya. Dia nak jaga kebajikan member dia. Okay. So penubuhan koperasi ni juga di bawah Cooperative Ordinance of Malaysia. Ordinance Koperasi Malaysia. Dia ada dia punya ketua, dia ada dia punya penaung tu. Okay. And another one, dia sama macam cooperation. Dia adalah separate entities. Company is a company, owner is a owner. Okay, so bermaksud bila kita kata separate entities ini, bisnes kita sendiri ni boleh beli aset sendiri. Pernah dengar tak orang kata ini kereta company, ini rumah company, ini tanah company, ini duit company. So bermaksud company dia ini adalah separate entities from its owner. Kalau adalah isu saman menyaman, bermaksud dia saman company, bukan saman owner. Company ni juga boleh saman orang lain juga. So dia berdiri teguh dekat kaki dia sendiri, menggunakan kaki sendiri. Boleh sign contract, megah holding dengan teguh holding. So dia sesama company lah, bukan tanda tangan sesama shareholder ataupun sesama members tu, bukan. Okay. So advantage of a cooperative, and the first one adalah dia sama macam cooperation. The first one adalah limited liability. Okay, tak perlu nak ulang banyak kali lah limited liability tadi tu. Okay, another one adalah dia adalah low taxation. Compared with the corporation, high taxation, but for the cooperative, it's low taxation. Okay, sebab apa? Sebab dalam corporation ini kita hanya menjana keuntungan yang sangat sedikit. Okay, sebab itulah tax yang dikenakan juga adalah sedikit. Continuity, yang bermaksud if anything happen to the members, the company still can be operate. Let's say lah dalam members ada 50 orang members ini, ada 2 orang meninggal dunia, accident contohlah, naik kereta sama-sama, accident, meninggal. So adakah company ini akan ditutup ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak. Company ini masih lagi boleh beroperasi. Kalau ada member yang menarik diri pun, bisnes ini masih lagi boleh beroperasi. Continuity, berterusan. Okay. Another one adalah democratic. In order to select our board of director, dia menggunakan sistem voting. Setiap orang boleh vote satu saja. Tak boleh lah nak 2 kali attend voting, tak boleh. So macam dekat Malaysia jugalah kita mengamalkan demokratik, negara demokratik, negara berperlembagaan. Okay. So kita tak boleh sewenang-wenangnya nak lantik orang ni. So dia kena melalui election. Okay. No one can influence the election of director. Nak pilih director pun tak tak boleh nak kata kau kena pilih juga si A ni. Kau tak pilih si A ni, kau dilucutkan jawatan. Tak boleh macam itulah, tak boleh influence. Okay. And another one adalah reasonable prices. Macam saya mention tadi lah, beli barangan dekat
kedai koperasi harganya adalah lebih murah. Sebab apa? Sebab dia nak jaga kebajikan pekerja. Disadvantage-nya pula adalah low return on investment. Kenapa low return on investment? Sebab company dalam kooperatif dia menjana profit yang sangat rendah. Jual pun murah, so dia punya keuntungan rendah lah. Okay, because of they are not profit oriented. Masuk yang sama lah. Okay, separation of ownership and control. Okay, people yang control business dengan people yang own the business adalah berbeza. Okay, so orang yang manage business tersebut, for example manager will pay for the salaries lah. Tapi orang yang owner akan makan interest. Okay, limited amount of investment. Okay, dia tertakluk kepada pembayaran fee. Kita kalau jadi ahli setiap tahun ataupun setiap 6 bulan ke setiap bulan ke kena bayar yuran keahlian. Dia macam tu lah. Okay. Limited amount of investment. Apa lagi? Small capital. Compared to the corporation, dia melibatkan small capital. The capital of the cooperative are contributed by the members. Okay, macam saya mention tadi itulah, every month, every year ataupun quarter final ke apa ke, dia kena bayar yuran. So it depends kepada itulah capital dia tadi tu. Okay. Tu je lah. Boleh ke Azira? Boleh. Lepas tu Meda kira maksudnya kalau macam shareholders dia nak jual, so dia memang pakai stock broker je. Okay. Secara basically dia macam tu lah. Mungkin ada beberapa lagi prosedur yang lain. Tapi normally kena melibatkan stock broker dan tu lah. Okay. Lagi, ada lagi? Ada lagi apa yang tak faham? Tak ada? Kalau tak ada, buatlah nota ringkas seperti biasa. Okey. Hantarlah sebelum hantar hari ni lah. Saya bagi chance sikit hantar hari ni. Tak kira lah lepas pukul 5 ke sebelum pukul 5 lagi bagus. Let's say siap selepas pukul 5 pun hantarlah. Tapi hari ni ya, jangan hantar esok, hantar hari ni. Boleh? Boleh. Azira je boleh? Boleh. 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 Ada suara lelaki. Boleh. Madam, recording ni madam letak dalam GC tak? Letak. Mana mungkin tak letak. Setiap kita punya Okay. Gmail memang akan letak Zarifah. Cari je dalam week-week yang berkenaan. Week lepas recording tu je lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada cukup 43 orang ni. Rasanya lah betul ni cukup 43 orang ni hadir ke kelas saya pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa buat kita punya task tadi tu lah ya. Apa lagi Azira? Tak ada. Okay, tak apa. Alright, jumpa lagi pada minggu hadapan sambungan topik yang ketiga. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okay, madam. 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 Madam.